Memanglah kami sayang pasal turunan kami orang asli. Memang kami ikut nak menyanyi apa-apa pun boleh juga, tapi apa ni tak daya. Tak daya sebab tu untuk budaya sifat kita orang asli memang kita nak simpan juga. Nak pakai juga. Walaupun kita sudah mati besok adalah macam ni, macam anak saudara saya ni kalau dia nak sambung ke tahun depan ke pun tak apalah. 2-3 orang pun kira tak apalah. Dia orang cakap budaya ni tak untung lah. Tapi Jima rasa Jima nak buat juga. Nak buat apa ni, budaya ni untuk nak besar lah. Ya, Jiji rasa memang sedih lah pun kalau kita tinggalkan budaya kita. Saya pun pernah dengar. Nenek saya pernah bercerita, nenek moyang kita dulu, dia suruh kita takkan tinggal budaya kita ni. Kita akan jagalah. Pasak Bumi kali ini membawa kita ke kampung orang asli Lubuk Chupak, Bukit Sapi Lenggong, Perak. Terdapat lebih kurang 200 orang asli yang terdiri daripada orang asli Lano dan Temiar yang masih tinggal di Lenggong, Perak. Rata-rata penduduk di sini bekerja sebagai pekebun kecil. Penduduk di kampung orang asli Lubuk Chupak, Bukit Sapi Lenggong, Perak ini mendapat bantuan penuh dari kerajaan meliputi pelbagai kemudahan asas dan telah pun menjalankan kehidupan seperti masyarakat moden. Mereka juga sentiasa mendapat perhatian dan bantuan daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKOA. Walaupun kehidupan masyarakat orang asli di sini mulai dilimpahi dengan arus kemodenan, namun suasana kehidupan mereka melalui cara hidup, budaya dan adat resam masih terpelihara. Suasana kehijauan flora dan fauna juga masih terjaga dan terkawal. Walaupun perkampungan di sini dikelilingi dengan kebun-kebun pertanian, namun sebahagian besar kawasan penempatan ini masih dikelilingi dengan hutan rimba. Jalan masuk ke perkampungan ini mengambil masa lebih kurang 30 minit dari punca jalan utama. Nama saya Win bin Ali. Saya berasal di kampung Lubuk Chupak, Bukit Sapi. Berusia saya adalah pada 18 bulan 5, 1968. Sekarang saya masih dalam 52 tahun. Saya orang tempatan di sini. Suku kaum saya Lano. Semua di sini bekerja dalam hasil hutan lah. Kita bekerja selama ini. Kemarin ada Bengo, asal kampung noh lah, bukan di desa. Umur 65, gua. Kaum itu suku kaum Lano yang benar-benar. Dulu pernah saya masa tok saya dan bapak saya pun adalah dia orang duduk kat gua Kajang sana. Jadi asal kita daripada sana lah. Jadi masa itu tok saya dia duduk di situ mencari untuk macam makanan lah. Jadi kita cari tu macam hasil hutan lah, makanan kita tu macam ubi liang, macam-macam lah sayur hutan tu kita makan di situ lah. Tok saya dia bagi kita makan lah. Dia duduk dalam gua tu pun dia orang mencari, memburu dan macam-macam, mencari macam-macam lah hasil daripada situlah. Jadi saya pun tahu daripada tok saya cerita, daripada dulu di situlah kami berada selama saya kecil lagi dia orang duduk berada. Semenjak lepas itu dia orang buat hasil pun di situ juga. Jadi
sekarang kita dah pindah di sini. Jadi kami pindah sini adalah hasil pendapatan yang baru sikit lah kita di sini. Makcik Rohani atau Rosnah dan Nurjimah merupakan pengamal seni budaya di perkampungan orang asli ini. Makcik Rohani yang merupakan ibu saudara Nurjimah adalah mentor dan guru kepada Nurjimah yang mengajar tentang ilmu hutan dan mengajarkan seni budaya adat turun-temurun, adat tarian dan alat muzik masyarakat di sini. Walaupun kebanyakan masyarakat orang asli di Malaysia ini mengamalkan tarian sewang, namun dari segi bunyi muzik serta adunan lagu amatlah berbeza. Makcik Rohani berusaha memastikan agar seni budaya masyarakat orang asli di sini tetap diteruskan oleh anak saudaranya. Nama saya Rohani binti Hitam. Saya kaum suku Temia. Umur saya 57 tahun. Saya baru 3 orang beradik. Lepas tu anak saya 4 orang. Lepas tu cucu saya 7 orang. Itu aja. Entahlah. Tapi seronok yang keluarga besar ni. Tapi macam saya ni apa buatlah. Mak saya dia cakap 3 orang lah. Okay, nama saya Nurjimah Arni binti Long. Saya berasal dari Lubuk Cupak. Dan saya punya umur 22 tahun. Saya suku kaum Temia. Makcik Rosnah tu dia adalah beradik dengan mak saya. Dan saya ni anak saudara Makcik Rosnah. Tarian sewang dan permainan alat muzik dari Buluh ini hanya dimainkan oleh golongan kaum wanita di sini. Mereka akan bersama-sama berlatih pada setiap minggu dan akan disaksikan oleh golongan muda bagi tujuan pendedahan dan pendidikan agar budaya ini tidak pupus. Makcik Rohani merupakan guru utama kepada golongan kaum muda di kampung ini. Beliaulah yang selama ini memperjuangkan adat seni budaya masyarakat orang asli di kampung ini agar diteruskan zaman berzaman. Tarian tu kita semua sekali lah. Kalau masa dulu kita seronok-seronok tu memang semua sekali lah. Mak bapak pun semua naik ke pentas semua menari lah. Tapi saya tak tahu sebab masa dulu saya kecil lagi, mak bapak saya yang boleh mengajar saya. Saya maklumlah kita macam saya ni dulu saya tak sekolah. Lepas tu cuma saya tahu untuk tarian sewang dan nak pergi ke dalam hutan itu saja saya tahu. Lepas tu saya tak pandai sekolah, tak pandai apa-apa, cuma itu saja. Zaman dulu kita seronok tu. Mak bapak kami lepas tu dia orang dah meninggal kami teringat pula nak bersewang pun kami rasa sedih dengan mak bapak kami. Saya berminat dari makcik-makcik saya ajak. Saya minat lah. Saya suka ikut dia orang pergi ke hutan, saya pergi ikut juga. Lepas tu saya nak bertanya juga macam mana cara nak buat sewang. Alat sewang buluh dengan apa bunga. Saya pun bertanya juga dengan makcik saya. Lepas tu saya baik berfikirlah macam mana saya nak buat ikut macam makcik saya yang suka sayang apa tu budaya kita. Dia selalu ajak Gigi jalan sama-sama, kerja sama-sama. Dia ajarlah macam mana nak buat cara budaya kita. Sebab tu ya Gigi tahu. Tempat menjalankan latihan sewang ini dibina oleh golongan orang lelaki di perkampungan ini bagi tujuan latihan persembahan sewang maupun bagi meraikan pelbagai acara keramaian sama ada pada musim pesta, hari perayaan, perkahwinan maupun pada majlis istiadat meraikan tetamu luar. Dewan ini akan dihias dengan hiasan anyaman daun kelapa bagi menaikkan seri dewan.
Seluruh kaum wanita di kampung ini akan bergotong royong bagi memeriahkan suasana dewan di samping memakai perhiasan kepala bagi meraihkan semangat kemasyarakatan penduduk kampung. Tarian tu ketuk-ketuk daripada buluh. Tapi buluh pun kena kita cari buluh apa yang kita nak suka, nak buat apa bunyinya sampai sungguh tercantik. Yang nombor satu buluh tu buluh pelang. Sebab dia panjang sikit, sebab itulah kita nak ambil dia punya bunyi tu dia besar sikitlah. Kalau nak ambil buluh lain-lain tak adalah. Dia bunyinya tu taknya cantik lah. Tak berapa cantik. Memanglah kalau kita buat supaya tadi kalau panjang lebih dari panjang dua bangsa buluh tu. Umpan jantan. Jantan tu lebih dia bunyi kita cantik sikit. Dia bunyi terang lah. Dia punya laki. Memanglah yang budak-budak macam ni lah muda-muda memang kita dua orang yang boleh belajar. Mula-mula kita belajar sewang, lepas tu kalau orang Pumpan, budak Pumpan mesti dia orang tahu mau tahulah apa sejarah kita orang tua-tua yang boleh bagi dengan dekat orang. Tapi maklumlah kita ni dah dua orang, kita tinggal dua orang ni lah. Orang yang tua-tua dulu sudah orang meninggal, tak siapa yang suka macam ni. Sebab tu kita dua orang saja. Kami nak buat tarian selalu pun tengok ni lah cantik apa ni rumah tak cantik. Rumah macam ni dia tak seronok. Kena dia nak jadi rumah kita macam ni baru seronok sikit. Dengarlah tadi pun kita nak buat buluh pun bunyi dia tak suka. Tak suka sok lah. Cantik. Kalau rumah macam ni kita buatkan kita buat ni macam ni lah. Makcik Rosnah amat menitik beratkan mengenai kualiti permainan alat muzik dan tarian sewang ini. Walaupun rata-rata penari dan pemain muzik dikira sudah mahir, namun Makcik Rosnah tetap mahukan latihan sentiasa dilakukan bagi memastikan tarian dan permainan alat muzik sewang ini tidak berubah dan kekal keasliannya mengikut cara tradisi turun-temurun. Bagi Makcik Rosnah, tarian sewang ini adalah kebanggaan masyarakat orang asli. Maka, keaslian dan ketepatan serta penghayatan perlulah seiring dengan usaha mempertahankan seni budaya ini. Itu tarian dalam suku kaum Lano adalah dia punya tarian dia lain sikit, penari dia tak sama dengan penari Tomia. Tomia ni dia pusing. Jadi kalau tarian Lano ni dia pakai macam joget juga, macam kita joget tu. Dia orang joget macam ni dia ikut nyanyi dia tu lah, dia ikut macam tu lah tarian dia. Jadi ada hari tu kita buat di sini, dah tahun lepas ada kita buat tarian bahasa Lano lah. Jadi sekarang dah grup-grup dia orang dah kadang pergi sana, kadang pergi sini, jadi dah jadi suku terlupa dalam dah berapa tahun. Jadi ada juga tarian tu kita tak boleh dilupa tarian tu. Agak-agak saya mungkin lah macam tu pasal anak-anak muda baru ni malum juga yang orang bekerja kat luar dan nombor satu orang yang dah macam orang muda-muda ni dah bekerja lain-lain jadi macam terpus, tapi dia orang terpus, orang tua lagi masih nak hidup lagi masa sekarang. Tak boleh bagi terpus. Mak kami yang selalu ajar kami pergi dekat dalam hutan tu ambil untuk bunga. Kita budak-budak ni ikutlah belakang dia orang. Lepas tu kami ambil bunga macam ni lah, macam bunga ni, macam bunga yang akar-akar dalam hutan tu. Lepas tu kami ikut dengan mak-mak kami tu buat macam ni kepala. Lepas tu kami berjalan. Mak kami yang tunjuk ajar kami boleh berjalan, kami boleh bersewang. Mak kami yang sewang dulu kami ikut cara tu kami nak sembang, mak sembang dulu ikut dengan sewang ikut semua sekali.
Sampai sekarang kita pun tak lupa. Itu pun macam kita dua orang ni kita tak lupa. Tapi kalau setengah orang tak tahulah. Memang sedih. Memang sedih. Pasal dia orang tak boleh ambil tarian kita dua orang. Tengok ni, kami pergi dalam hutan pun kami dua orang, takkan kami paksa dua orang kami nak berpakai bunga dalam hutan pun. Kami balik di rumah malam tak siapa nak naik ke pentas, nak bersewang, nak berseronok. Itu je. Sebab itulah kami pun rasa sedih lah. Tarian mak bapak kami tinggal, dia orang tak ni lah, dia orang tak macam tak ikut lah. Mana saya tahu, budak-budak sekarang dia orang ni lah, dia orang pakai rok-rok ni tak boleh lah, dia orang tak tahu nak ni. Adalah dalam 3, 4, 5 orang lah macam tu boleh dia orang masuk dengan kita berdua orang. Setengah tu tak ada lah. Kalau orang dengar Hindustan, di situlah. Tapi saya tak rasa apa-apa lah kalau dia orang ikut sekarang boleh juga. Kalau dia orang tak ikut pun apa buat. Nama saya Yunus bin Sulaiman. Berkampung saya di Lubuk Cupak. Jadi umur saya 60 tahun. Ini saya buat dari turunan orang tua dulu. Jadi saya ikut daripada tok saya sampailah hingga ayah saya. Dia buat, inilah dia main. Jadi dia main ini, lepas tu saya buat ni pokok bertam. Jadilah inilah musik yang orang tua dulu lah. Seronok-seronok punya turunan orang asli lah. Ini dia orang kata, kalau orang asli lah, ini orang kata rangguny. Ada kan 3 jenis ini bangsa. Ini satu, lagi 2 jenis. Yang taruh hidung, yang taruh mulut. Itu pakai buluh. Yang satu tu salit. Yang satu tu sioi. Yang ketiga ni rangguny. Itulah orang tua dulu cakap macam tu lah. Dia punya, kita taruh mulut, kita tarik, dia ada bisa dia. Kalau tak ada bisa, dia tak mau bunyi. Kena ada pandai juga. Inilah turunan orang tua dulu. Orang main inilah bila-bila. Kalau dia tidur malam, rasa buring-buring, dia buat ini. Masih dia tak tidur lagi. Dia buatlah ini. Dia masih buat. Seni dan budaya orang asli ini perlu dihebahkan kepada seluruh masyarakat tempatan maupun dunia agar ianya tidak pupus. Pembangunan dan kemodenan pasti tidak boleh disekat, namun seni dan budaya boleh dipertahankan selagi ianya diamal dan disayangi oleh masyarakat orang asli. Hilang budaya, maka hilanglah identiti masyarakat orang asli ini. Kami sayang pasal turunan kami orang asli. Memang kami ikut nak menyanyi apa-apa pun boleh juga, tapi tak daya sebab tu untuk budaya sifat kita orang asli memang kita nak simpan juga. Nak pakai juga walaupun kita sudah mati, besok adalah macam ni, macam anak saudara saya ni, kalau dia nak sambung ke tahun depan ke pun tak apalah, 2-3 orang pun kita tak apalah. Makcik cakap kita jaga budaya kita ni sampai bila-bila, sayang budaya kita. Itu saya ikut.
Lepas tu saya pun nak ajak kawan-kawan saya pun nak ikut macam saya lah. Ikut dengan makcik saya. Apa yang dia orang cakap, kita ikut. Ya, Gigi memang serasa macam tu lah, nak jaga budaya kita. Nak sampailah bila-bila budaya kita tu nak jaga. Yalah, kalau Gigi kahwin besok, Gigi pun nak ajar juga anak-anak Gigi. Nak ikut macam mak dia tu. Suka budaya. Dia orang cakap budaya ni tak untung lah. Tapi Jima rasa Jima nak buat juga. Nak buat apa ni, budaya ni untuk nak besar lah. Ya, Gigi rasa memang sedih lah pun kalau kita tinggalkan budaya kita. Sebab sayang sangat budaya kita ni tak boleh tinggal. Saya pun pernah dengar, nenek saya pernah bercerita, nenek moyang kita dulu, dia suruh kita takkan tinggal budaya kita ni. Kita akan jagalah. Ye Ibrana en anu dan odoh lah tek ye. Menaho lah ye lah an anu. Agak lah tek rusak tek kande. Janganlah kau tek ye. Hormatlah kande dan budaya kande dan sejarah kande. Kande lah kami malam alam. Juhu kande kem gos kem buk kande. Tek odoh lah deng kande. Ye kuat sen oi temnya. Ye akan dihemhom sentiasa im jadi kuat temnya. Masa is nanti ye kan hoisoi pun i beleng lah sekande. Ye igama me jadi ye kuat temnya. Dan ye igama me jadi kuat temnya. Dan ye jadi me kuat temnya. Odoh tek ye dan odoh lah nasab bumi ye.